بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, petang ini sekali lagi kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di ruang maya kini untuk kita meneruskan program bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Umdatul Ahkam. Daripada kitab Umdatul Ahkam. Dan baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni fadilat ni sangat besar. Disebut sebagian ulama disebut kata Allah Taala sebut wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa aghna. Bila Allah Taala berkata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka dhallan fahada. Allah Taala mendapatimu dahulu di dalam kebingungan, jadi tak nampak jalan yang lurus. Fahada, lalu Allah Taala tunjukkan kepada kamu wahai Muhammad Islam ini. Wa wajadaka ailan fa aghna, dan dapati yang kamu ini ailan, miskin, fa aghna, lalu Allah Taala mencukupkan kehendak kamu, keperluan kamu. Jadi kata ulama hadis, kalaulah begini kalaulah Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi apa dia? Jalan yang lurus, petunjuk pada jalan kebenaran, yang Allah Taala kata ma kunta tadri mal kitab wa mal iman. Yang Allah Taala kata wahai Muhammad, dulu kamu tak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Fahada, lalu Allah Taala bagi petunjuk kepada kamu, dan juga kamu dulu ailan fa aghna, dan dulu kamu miskin, Allah Taala mencukupkan kehendak kamu. Ada kata para ulama hadis, kata begitulah juga orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan bagi apa yang Allah Taala telah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia itu? Petunjuk jalan yang lurus dan kecukupan di dunia dan di akhirat. Sebab itulah bila kita belajar hadis, jangan takut Allah Taala tak bagi kita, jangan takut miskin, jangan takut lapar. Allah Taala pasti akan memberi kecukupan kepada kita. Memberi kecukupan bukan semesti beri kekayaan, tapi memberi kecukupan kepada kita. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan biarkan kita ni dalam keadaan kebinasaan kerana membaca hadis Nabi SAW. Bahkan ada fadilat yang banyak kalau kita baca kisah ulama-ulama hadis. Ada sebagian ulama hadis tu, ada seorang perawi hadis, saya lupa nama dia. Dia ni masa dia tidur, miskin kan, rumah dia bocor. Lalu air daripada bocor bumbung tu terkena mata dia. Terkena mata dia. Akhirnya dia buta. Bila dia buta tu dia sedih. Dia sedih sangat. Nama perawi hadis Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi nama dia. Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi. Dia ni satu hari dia tidur, satu malam qasaqil lail dia tidur, air menitik dari bumbung masuk ke dalam masuk terkena mata dia, menyebabkan dia buta. Hilang semua penglihatan. Lalu dia menangis. Isak-isak dia menangis. Dia tak menangis bukan sebab apa, dia menangis dia tak boleh lagi dah nak rihlah untuk mencari hadis. Dia ni antara ulama yang hebat keluar untuk mencari hadis 30 tahun. Keluar rumah baru balik. 30 tahun keluar, maksudnya 30 tahun keluar daripada rumahnya. Lepas 30 tahun untuk cari ilmu baru dia balik pulang. 30 tahun mencari hadis. Satu hari dalam perjalanan dia untuk mencari hadis tu, mata dia buta, dia menangis. Masa tangisan tu, tiba-tiba satu malam dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu dia pun mengadulah kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ni mata aku dah buta dah, aku tak boleh dengar lagi dah hadis Nabi SAW.
Lalu Nabi Ibrahim kata kat dia, dalam mimpi dia kata, iftah ainaik. Buka mata kamu. Okay, fabasaqa fihima. Maka Nabi Ibrahim dalam mimpi tadi dia ludah kepada mata siapa? Mata Yaqub Al-Fasawi ni. Yaqub bin Sufyan Al-Fasawi. Dia terbangun daripada tidur, dia buka mata dia. Allah, akhirnya apa dia? Terang balik mata dia, seumpama tak pernah ada kena penyakit langsung sebelum tu. Ini antara karamatul awliya, antara karamahnya para awliya. Itu kita bagi karamah. Karamah ni ada tak ahli sunnah isbat karamah? Tapi ahli sunnah bila kata ada karamah bukan maksudnya dia boleh melakukan perbuatan syirik dan seumpama dengannya. Kita nak cerita karamah ni disebut oleh Imam ahli sunnah, iaitu Imam Al-Lalikai dalam kitab dia. Dalam juzuk ke-9, mujallad yang ke-9, jilid yang ke-9. Daripada kitab dia tu, iaitu Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan banyak kisah macam ni, sangat banyak. Kisah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga dunia orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut miskin. Ya, mungkin dia akan menghadapi kemiskinan, tapi dia tak akan menghadapi kehinaan di dunia ini. Dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmani wa rahimakumullah. Nah, kita taklah sampai tahap macam tu, tuan rahimahullah. Kita masih lagi dapat tengah hari tadi makan nasi dengan lauk yang berselera, yang menyelerakan. Kemudian kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petang kadang kita boleh tenang di rumah kita ini. Namun kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun kita tidaklah menghadapi kesusahan macam dia, tetapi Allah Ta'ala tetap juga bagi kita ganjaran atas kerana mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Adham, ahli ibadah di zaman salaf, dia kata apa? Inna Allah yarfa'u al-bala' anil ummah li rihlatil ahli hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat azab daripada umat ini kerana rihlahnya, iaitu perjalanannya ulama untuk mencari hadis Nabi, ataupun perjalanan ahli hadis untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita petang-petang ni waktu tidur yang sedap ni, mengantuk, kita letih, semalaman kita bangun beribadah, waktu menguruskan hal keluarga pula, pada waktu tengah hari ni pula kita meneruskan lagi dengan pengajian hadis. Ini dia masa yang kita ada, masa lapang yang kita ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan yang terbaik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan gantikan dengan perkara yang lebih baik daripadanya. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita sambung hadis yang ke-58 daripada kitab Umdatul Ahkam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ma'ruf, masyhur di kalangan sahabi jalil, sigarus sahabah, sahabat yang muda, dan dia antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ke-6 daripada 7 sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kita semua tahu Jabir bin Abdullah Al-Ansari antara sahabat yang pernah berjalan daripada Madinah ke Mesir semata-mata nak mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Unais. Dia dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan
yuhsyarun nasu yawmal qiyamah huffatan uratan buhman atau kama qala Nabi sallam, iaitu hadis Nabi sallam mengatakan bahawa di akhirat kelak akan dibangkitkan manusia itu dalam keadaan huffatan uratan ghurlan buhman. Dalam keadaan huffat, tidak berkasut, urat, tidak berpakaian, ghurlan iaitu keadaan kemaluannya kembali kepada asal sebelum dia berkhatan, buhman. Samalah ghurlan dengan buhman itu sama. Ila akhir hadis. Dia kemudian dia pergi jumpa Abdullah bin Unais sebab dia kata, sebab dia mengatakan bahawa tidak ada orang yang dengar hadis ni. Dia jalan daripada, dia beli seekor unta semata-mata nak pergi ke Mesir. Kemudian dia jumpa dengan Abdullah bin Unais. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sambut ni ialah khadam kepada Abdullah bin Unais. Khadam Abdullah bin Unais tak kenal Jabir bin Abdullah. Dia kata, siapa ni? Dia kata Jabir bin Abdullah. Disampaikan kepada dia punya tuan Abdullah bin Unais. Dia dengar, oh ini daripada Jabir, dia sambut dia sebab ini sahabat Nabi yang hebat. Dia kata, mari nak masuk, dia kata. Dia kata, aku tak nak masuk, dia kata. Aku urgent, dia kata. Aku nak cepat, dia kata. Aku hanya dengar daripada engkau satu hadis Nabi SAW yang aku juga pernah dengar, tapi aku nak pastikan apakah apa yang aku dengar ini sama macam kau dengar. Allahu Akbar. Apakah apa yang aku dengar ini sama macam apa yang kau dengar? Ada tak kemungkinan aku tertinggal beberapa perkataan? Lalu Abdullah bin Unais sampaikanlah hadis tersebut. Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata, sama. Apa yang aku dengar ni sama apa yang kau dengar sama. Jazakallahu khaira. Jadi, minta maaf aku nak beransur balik, nak patah balik ke Madinah. Allahu Akbar. Maksudnya, dia punya niat ikhlas nak belajar hadis tu, memang semata-mata nak belajar hadis dan patah balik. Ini sebenarnya cerita sebelum ni, nak kuliah-kuliah lain. Tapi mungkin kuliah ni saya tak nak cerita lagi. Nah. Tak ada pula kata, Allah lalang nak sampai Mesir ni, mari kita mandi Sungai Nil dulu. Atau kita pergi tengok tereng gelik dulu ke, dekat ni naik kapal dulu kan, sebelum nak pergi umrah tu ke Malaysia. Sebelum pergi umrah, singgah dulu ke Mesir. Bila singgah ke Mesir dulu, umrah Mesir. Pergi tengok tereng gelik dulu. Allah musta'an. Tak ada pula nak kata kita pergi tengoklah dulu ni, apa ni, piramid. Tidak terpesona mereka dengan perkara-perkara tersebut. Patah balik. Bila Abdullah bin Unais dengar, dah patah balik dah. Kemudian Abdullah bin Unais kata, tak apa. Dia kata, Barakallahu fiqh, semoga kita jumpa lagi. Kemudian masa dia masuk balik rumah, dia teringat nak bagi something dekat Jabir bin Abdullah. Dia pun sediakan barang sikit nak bagi hadiah, suruh dia punya khadam dia kejar. Rupa dah tak terkejar dah. Jabir bin Abdullah dah pecut balik dah. Sebab apa? Sebab tak nak terlepas waktu untuk menyambung pengajian, untuk menyambung mengajar hadis Nabi SAW. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni dapatlah mengikut perangai atau mengikut sifat atau mengikutkan perjuangan yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari dengan memberikan seluruh jiwa kita kerana hadis Nabi SAW. Kalau kita baca kan, kenapa kitab-kitab ulama kita ni makin lama makin hilang okay? Disebut Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah. Dia kata ada satu kitab kitab At-Tamyiz karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kitab tu dikarang 30 jilid. Tapi yang sampai kepada kita 10 helai saja daripada kitab tersebut. Kata Khatib Al-Baghdadi, kita kata kalaulah umat ini tahu apakah ilmu yang telah hilang daripada tangan-tangan mereka ini, pasti mereka akan menangis dengan tangisan darah, air mata berdarah. Kerana apa? Kerana kitab-kitab yang telah hilang daripada umat Islam. Dan kata Al-Khatib lagi, dan kitab-kitab ini hilang kerana apa? Kerana sedikitnya orang yang beri perhatian kepada ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini disebut oleh guru saya, Syekh Ali Jalullah. Kenapa kitab-kitab ni hilang? Kenapa kitab-kitab yang hebat ni hilang? Sebab apa? Sebab tak ada lagi orang yang nak beri perhatian. Orang yang sibuk nak baca novel. Nampak sekarang ni, kalau kita pergi kedai buku, ada kitab-kitab hadis kat kedai buku. Pergi Kinokuniya, ada kitab hadis. Mana ada kitab hadis? Novel. Suamiku, bomba. Suamiku seorang ahli bomba. Okay. Abang Bangla, My Love. Cuba tengok tu dekat bahagian bahasa Melayu punya novel. Cuma novel-novel sampah. Tak maaf saya sebut.
dan tidak membina jiwa manusia. Akhirnya manusia ni hilang kitab-kitab. Dan kalau kita tak buat mudarasah ni, contohnya kitab Umdatul Ahkam ni, kalau kita tak ulang kaji, tak hidupkan ilmu tersebut, tidak belajarnya, tidak sekian dan tidak dan sekian, tidak sebarkannya macam kita buat sekarang ni, tak mustahil lagi 30 tahun bila orang sebut kitab Umdatul Ahkam, orang tak kenal kitab Umdatul Ahkam. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan ya ayyuhatul kiram untuk terus belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sifatnya ulama-ulama hadis di kalangan sahabat yang muda. Ulama-ulama hadis di kalangan sahabat yang muda. Sekejap tuan-tuan. Minta maaf tuan. Minta maaf. Barakallahu fiik. Ibu saya call. Dan kalau ibu call ni kita kena jawab. Masya Allah. Kena dengar tak kisah seorang ahlul hadis yang hebat. Ibunya panggil ketika dia dalam majlis hadis. Dan kita tahu kalau ulama salaf dulu, kalau dia mengajar dalam majlis hadis, maksud dia memang ulama, memang dia hebat, memang ulama yang hebat lah. Kalau ustaz-ustaz biasa di zaman sekarang macam saya ni. Dalam majlis hadis ni ratusan orang, ribuan orang datang kuliah hadis dia. Kemudian ibunya panggil. Ibu dia panggil dia. Dia tutup kitab dia. Ibu dia kata apa? Ibu dia panggil dia, kata, "Mai sini. Wahai anakku," dia kata. Dia pun datang kat mak dia. Mak dia kata, "Nah, bagi makan kepada kambing tu." Maksudnya mak dia panggil, bagi makan kambing. Apa jawapan dia? Dia kata, "Baik mak," dia ambil. Dan dia bagi makan kambing. Selesai dia bagi makan kambing tadi, dia pun patah balik ke kuliah, dia sambung hadis Nabi SAW. Tak dia kata apa? Tak dia kata, "Mak, ini majlis hadis ni ribuan orang datang ni. Ratusan orang datang ni. Jangan kacau ini, saya tengah busy ni, ribuan orang tengah dengar kuliah saya." Tak. Lepas tu kalau orang call tengah kuliah, orang lain saya tolak, reject. Tapi kalau mak kita sambut. Walaupun dia akan tanya benda yang paling kita kata paling yang lekeh sekali. Mungkin dia akan telefon, dia kata apa dia? Macam nak pasang TV ni. Kan? Mak salah tekan ni. Tak. Kita buat juga. Benda yang sama ni. Barakallahu fiik. Kita sambut. Dia jawab. Dan itulah dia. Halus salafin as-salih. Caranya ulama' salaf kita dulu. Kita ikut perangai mereka. Dhalika hudallah. Ulaika alladhina hadahumullah. Fabihudahum muqtadih. Kata Allah dalam Quran. Itulah mereka golongannya Allah Ta'ala telah bagi hidayah kepada mereka. Fabihudahum muqtadih. Dan dengan petunjuk mereka lah kamu ikutilah mereka. Nah. Patah balik tuan-tuan Allah. Afwan. Barakallahu fiik. Sambung bacaan kita tadi. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni bahawa sahabat-sahabat muda. Nampak tak? Jabir bin Abdullah dia sahabat. Tapi dia riwayat daripada sahabat. So apa? Yang ni menunjukkan bagi isyarat bahawa Jabir bin Abdullah ni sahabat yang muda. Bila sahabat muda ni biasa dia akan dengar hadis daripada sahabat yang senior. Jadi Jabir bin Abdullah sahabat yang muda, dia pergi dengar daripada Umar Al-Khattab, sahabat yang senior. Sahabat senior Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang tak perlu lagi dah kita nak huraikan berkenaan dengan kelebihannya, keagungan kita huraikan pada awal-awal dulu hadis innamal a'malu binniyat. Ja'a yaumal khandaq. Datang pada hari peperangan Khandaq. Maka perang Khandaq kita dah sebut dah sebelum ini, pada tahun keempat ataupun kelima Hijriyah. Iaitu ketika datangnya musuh atau dipanggil perang Ahzab, iaitu ketika golongan musyrikin bersama dengan kabilah-kabilah Arab yang lain
Mereka berkumpul dengan 10,000 tentera yang ramai untuk menyerang bandar Madinah, dan ketika itulah Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabatnya macam mana kita nak berlindung ke nak perang kat luar. Maka akhirnya Salman Al-Farisi menasihati Nabi SAW agar kita bertahan di Madinah dengan kita membuat khandak, buat parit. Dan ini benda yang belum pernah berlaku lagi di kalangan orang Arab, iaitu berperang dengan membuat parit. Jadi mereka tu berjaga-jaga buat parit ni sampai takut terlepas tentera tu boleh lompat parit tersebut, akan membunuh kanak-kanak dan wanita-wanita. Sebab tu Nabi SAW masa perang Nabi perintahkan kanak-kanak wanita ni menyuruk di sebalik bukit, dan takutkan nyawa mereka. Bahkan pernah Nabi SAW pernah kata, siapa nak jadi spy, siapa nak pergi jadi mata-mata untuk melihat apa yang berlaku kepada orang musyrikin. Hampir tiada sahabat yang berani keluar masa tu, kerana risau dan takutnya ketika waktu yang peperangan yang sangat dahsyat tadi. Jadi para sahabat masa dalam keadaan jumlah mereka sedikit, dan kita ingat masa awal-awal Islam sampai ke Madinah, jumlah mereka bukan 10,000 masa pembukaan kota Makkah tu. Dah ramai orang datang, dah ramai orang hijrah, orang daripada Syam, orang daripada Habsyah datang, orang daripada kabilah-kabilah lain datang. Sebab masa tu kebanyakannya orang datang, Nabi kata patah balik kat kampung kamu ni. Dakwah kat kampung kamu dulu. Kita ni bandar Madinah ni belum kuat lagi. Sebab tu dah pernah sekali hadis yang sahih, hadis sahih Muslim. Nabi kata, "Uhsu alayya kam yalfadhul Islam." Nabi kata, beritahu, kirakan bagi aku berapa orang dah masuk Islam. Para sahabat kata, "Ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu baina 700 wa 800?" 600 wa 700. Ya Rasulullah, apakah kamu takut ya Rasulullah tentang kebinasaan kami ini ya Rasulullah, sedangkan masa tu kami dah 600 atau ke 700 orang. Maksudnya para sahabat masa tu 600, 700 orang tu dah rasa banyak dah. Dia kata, "Naam ya Rasulullah." Nabi kata, "Naam, aku takut." Dia kata, "Kerana akan tiba satu zaman nanti kamu tak mampu nak solat, maka kamu terpaksa solat kat rumah kerana takut dengan musuh-musuh kamu." Maksudnya poin saya cerita ni ialah jumlahnya hanya 700 orang di Islam masa tu, masa awal-awal Islam di Madinah. Itu pun para sahabat dah rasa ramai. Kita kan ada 1.8 bilion umat Islam. Tapi kau usah Isail ba'dama, jadi masa tu perang sangat menakutkan, sangat menggentarkan. Maka para sahabat sentiasa berjaga-jaga 100% fokus kepada menjaga sempadan negeri Islam masa tu. Jadi ba'dama gharabati syam, sampai mereka ni, sampai sebahagian mereka terpaksa tertinggal, barakallahu fiik, apa dia, terpaksa menangguhkan solat asar. Dan ketika itu ialah waktu berlaku perang ni belum lagi turunnya ayat apa dia berkenaan dengan salatul khauf. Belum lagi turun ayat salatul khauf. Jadi mereka pun berjaga-jagalah. Sehinggalah wahai Rasulullah, sampai dekat maghrib terbenam. Wahai Rasulullah, dah terbenam susah dah. Mereka akan tunggu. Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan salat asar hingga matahari hampir terbenam. Sebelum lagi hingga ia mengumpat orang-orang kafir. Bukan mengumpat ini terjemahan yang kurang. Yasubbu, dia cela. Sabba yasubbu, dia cela ni. Yasubbu, tengok bahasa Arab dia. Sabba yasubbu. Umar Khattab, dia cela orang Quraisy. Celaka wahai Quraisy, binasa orang Quraisy. Dalam hadis lain kita bincang sebelumnya, mala Allahu buyutahum, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, sampai Nabi SAW doa kan, semoga Allah Ta'ala penuhkan kubur mereka dan rumah mereka dengan api. Yang riwayat lain pula, semoga Allah Ta'ala penuhkan dalam mulut-mulut mereka, perut mereka butunahum nura, perut mereka itu api. Sebab apa? Sebab mereka itu syaghaluna anis salah. Asyaghaluna anis salah, mereka telah menyibukkan kita ni daripada salat. Dalil bahawa siapa yang menghalang kita daripada salat pada waktunya, menyebabkan orang susah untuk salat, menyebabkan orang susah untuk beribadat, maka itu sama macam perangai orang Quraisy tadi. Sengaja nak susahkan orang untuk salat. Waja'ala yasubbu kuffar Quraisy, dicela kaum Quraisy. Sabba yasubbu. Nanti kita akan tengok bahawa ini dalil bahawa kita boleh mencela, tapi dengan kadar yang sepatutnya, jangan lebih daripada itu. Jangan fahish, jangan mencarut, tapi celaka, binasalah mereka. Contoh macam tu.
Kan kita orang yang cela hadis Nabi SAW, kita celakalah orang yang telah menghina hadis Nabi SAW. Bila kita cakap macam tu, jangan pula ada golongan-golongan Muslim, orang Islam yang tidak mengaji ni, tapi konon-kononnya nak tunjuk baik, kata apalah orang Islam ni keras sangat, kenapalah orang Islam ni kata macam ni, kenapalah sekian-sekian. Jangan keras sangat dalam berdakwah, akhi. Dakwah kena lembut. Dakwah kena lembut, pada tempatnya kita lembut. Dakwah kena keras, pada tempatnya kena keras. Pernah dengar ucapan Abdullah bin Umar kepada anaknya, Bilal. Bilal. Dikatakan Bilal, kata Syarah Ibn Majah oleh Syekh Muhammad Al-Tiyubi, kata Bilal anak tu. Sebab apa? Sebab bila dia kata, Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu halang wanita-wanita daripada mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba main apa dia? Mainnya anak dia tadi, dia kata demi Allah aku akan halang mereka daripada pergi masjid. Demi Allah aku akan halang mereka. Sedangkan Abdullah bin Umar kata, jangan halang isteri kamu daripada pergi masjid. Anak dia kata aku akan halang. Apa kata Abdullah bin Umar? Mencela je, sabbahu sabban lam yasubba ahdan mislahu qablah wala ba'dahu wala mislahu ba'dah, atau kama qala. Dan dia cela anak dia tadi, dia maki anak dia dengan makian yang tak pernah orang dengar. Abdullah bin Umar orang yang paling kuat ikut sunnah Nabi SAW. Baca dalam Sahihul Bukhari, baca dia cari setiap tempat Nabi solat tu dia berhenti kat situ untuk solat. Itu ijtihad dia, sedangkan itu bukan daripada sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Sabbahu sabban. Dia cela dengan celaan yang tak pernah lagi diucapkan sebelum. Sebab apa? Sebab dia lawan hadis Nabi SAW. Begitulah Umar Al-Khattab, dia cela orang Quraisy ni sebab lawan Nabi SAW. Nah, jadi tuan-tuan rahmatullah, kita kena balance antara berlembut. Lembut dakwah ni dengan siapa? Dengan orang yang jahil, kita baru nak kenal dia baru datang kelas, kita kena lembut lah. Itu betul. Tapi orang dah bagi hadis Nabi, dia lawan. Ini yasubbu kuffar Quraisy. Macam juga Abdullah bin Umar, juga kisah Imran bin Husain dengan anak murid dia. Tengok pada masalahnya, pada situasi yang teranakumullah. Saya bukan nak ajar kita jadi pencela, tak. Nabi itu laisa sakhaban fil aswaq. Nabi itu bukanlah sakhab, bukan kaki jerit-jerit ni. Bukan juga seorang yang al-badhi, bukan juga badhi, kaki mencarut, tidak. Ulul fahish, Nabi juga tak cakap benda yang kotor. Tetapi nampak tak, kerana kerasnya apa yang orang Quraisy telah lakukan, maka Umar Khattab sampai menghalang dia untuk salat, maka Umar Khattab faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Bukan mengumpat ni, mencela kuffar Quraisy. Waqala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asra, aku hampir aku belum lagi nak sembahyang asar sehinggalah matahari hampir terbenam. Maksudnya matahari dah terbenam ke belum? Maksudnya matahari belum terbenam. Okey, maksudnya matahari belum terbenam. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah aku juga belum melaksanakannya. Kemudian kami berdiri menuju aliran air sungai, beliau berwuduk dan kami pun berwuduk. Kemudian beliau melaksanakan salat asar setelah matahari terbenam. Okey. Ba'da ma gharabati syamsu. Yang ni kita akan hurai kat sini lah dia. Apakah boleh nak sembahyang dah asar dah ketika matahari dah terbenam ni? Ba'da ma gharabati syams. Ba'da ma gharabati syams. Adakah maksud ni ialah memang dah tenggelam? Barakallahu fik. Okey. Apa maksudnya kat situ? Matahari tenggelam maksudnya kalaulah ketika itu memang kita dalam keadaan yang terpaksa untuk menangguhkan salat. Terpaksa. Dan dihalang. Dan salat pada luar waktunya, maka ini yang dimaafkan. Ini yang dimaafkan. Nanti kita akan tengok huraian bi'idnillahi ta'ala. Beliau pun melakukan salat maghrib. Setelah matahari terbenam, dan kemudian pun Nabi SAW pun fasallal asra ba'da ma gharabati syamsu. Kemudian Nabi pun salat maghrib. Dan kita sebut dah, yang ni kerana ketika itu belum lagi turun ayat salatul khawf.
Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Belum lagi turun ayat. Jika kamu takut, maka solatlah kamu dalam keadaan kamu berjalan kaki ataupun dalam atas kenderaan. Maksudnya lepas turun ayat tersebut, maka umat Islam dah boleh solat hatta walaupun tengah berjaga dengan pedang pun boleh. Dengan pedang dan juga senapang dia, dengan panah-panah dia pun boleh mendirikan solat. Begitu juga dalam solat khauf, Nabi dah ajar dah. Dalam Quran dah ajar, kalaulah kamu menghadapi dengan musuh, maka hendaklah kamu solat dengan sebahagian orang. Okey, kemudian bila yang saf depan itu, saf depan tu dah selesai satu rakaat, maka mereka pun beransur, maka datang lagi kelompok yang lain. Bahkan sekarang riwayat pula yang cara solat khauf ni, bila saf pertama imam dah solat satu rakaat, maka lepas tu imam pun bangun. Orang yang depan dia patah balik ke belakang, orang yang belakang belum start solat lagi, dia ke depan. Dia ke depan. Jadi orang belakang ni dia pun ikutlah imam tadi untuk dapat satu lagi rakaat bersama dengan imam. Yang belakang itu dia berjaga pula. Yang belakang itu dia berjaga. Sebab apa? Kalau musuh berada di arah depan, di arah kiblat. Musuh berada, kalau di belakang kiblat, itu Nabi kata fa'ata'tu ta'ifatun lam yusalli falyusallu ma'ak ila akhir dalam surah An-Nisa tu, iaitu mereka pun salat dengan Nabi SAW, dah selesai, mereka pun pergi 2 rakaat, masuk lagi satu lagi jemaah, mereka sembahyang 2 rakaat, jadi imam sembahyang 4 rakaat, mereka itu jemaah tu sembahyang 2 rakaat masing-masing. Itu nanti kita akan jumpa kita akan belajar dalam salatul khauf. Jadi kisah ini berlaku sebelum turunnya ayat salatul khauf. Sebab itulah Umar Khattab tak salat asar lagi. Jadi kalau dah turun ayat salatul khauf, saya dah boleh. Kalau tanya kenapa tak jamak je, sebab jamak mesti buat jamak takdim. Kalau jamak mesti jamak takdim kan, kan. Tapi masa jamak takdim tadi belum lagi ada belum lagi ada gangguan dan kekacauan yang sebegini. Jadi mungkin dia dah sembahyang zuhur secara tidak jamak. Kemudian datang waktu maghrib, waktu asar, kita kena solat asar, barakallahu fiik, ketika itulah dia kesusahan tu menimpa dan tak sempat nak jamak dan seumpama dengannya, maka mereka pun sembahyang itu lewat pada waktu yang telah ditetapkan. Naam. Jadi apa pengajaran hadis ini? Pertama sekali, fihi dalil ala jawazi sabil musyrikin. Hadis ini pertama sekali boleh dia mencela orang musyrikin. Tapi dimaksudkan di sini ialah tanpalah melampau dan tanpa juga mencarut-carut yang tak layak. Senang Ustaz, macam mana nak tahu nak babit yang mana yang elok tak elok? Bayangkan kalau kita cakap benda tu Rasulullah kat depan kita. Apa perasaan kita? Malu tak? Kalau malu, itu tak boleh lah tu. Okey? Kalau kita terbinasalah kaum musyrikin. So Allah Ta'ala menimpakan mereka dengan keburukan. Itu tak apa. Rabi'ahuma muqtadahu an Umar sallal asra qabla al-ghurub. Ada sebagian ulama kata Umar Al-Khattab dia sembahyang asar sebelum maghrib. Sebab dia kata kada, hampir-hampir. Ya Rasulullah, aku belum melaksanakan salat ketika matahari hampir terbenam. Okey, sebab kada, kalau kita tengok perkataan kada, hampir-hampir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi maksud dia yang lebih tepat adalah sebenarnya dah masuk waktu maghrib. Okey. ورد في رواية أخرى في المسلم حتى كادت الشمس أن تغرب بإثبات أن. Nah, barakallahu fiik. Yang seterusnya, pengajaran pada hadis ni, jawaz al-half min ghairi istihlah. Boleh bersumpah tanpa diminta oleh bersumpah. Idza tarattabat ala dhalika maslahah. Kalau kita ada maslahah. Contohnya Nabi kata apa tadi? Demi Allah, aku juga belum melaksanakannya. Nabi kata demi Allah. Tapi apa tujuan cakap tu? Tujuannya untuk menguatkan. Betul lah, aku pun tak salat lagi. Demi Allah, aku pun tak salat. Okey. Sebab apa? Sebab nak cerita betapa orang musyrikin ini telah menyusahkan mereka. Sampai Nabi SAW yang paling warak, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang paling faham akan agama ini, yang telah melihat syurga dan neraka dengan matanya, dah masuk syurga pun ketika Isra' dan Mi'raj sudah nampak. Dah nampak syurga dah apa semua. Barakallahu fiik. Tetapi, pun terpaksa menangguhkan salat tadi kerana dhuruf. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian mereka pun pergi di Bathan. Dengan kata Bathan, yang mereka salat di sana. Apa lagi pelajaran hadis ini lagi? Iaitu qatawadda' lis-salah, iaitu salat asar. Mereka tu berwuduk untuk salat.
Yang kesembilan, iaitu nampak zahirnya mereka salat berjemaah. Fatawadda'na fasalla al-asra. Tawadda'na laha fasalla asra ba'da gharabati. Maka Nabi pun salat asar. Nabi pun salat asar, nampak zahirnya mereka sembahyang berjemaah. Dalil bahawa kalau kita dah terkeluar daripada waktu pun, kerana darurat, boleh salat berjemaah. Yang ke-10, dalil bahawa bila kita terlepas daripada waktu salat kemudian teringatnya, maka hendaklah kita melakukannya ketika kita sedar. Inilah dia, Nabi kata, man nama 'anis salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Seperti tidur daripada salatnya kemudian dia teringat, okey, maka dilakukanlah hina dzakaraha, ketika dia mengingatinya. Naam. Wa hadha ijma'. Ini hadha ijma'. Tayyib. Dan ini juga pendapat dan ke-11, iaitu kalau kita ini terlepas satu salat, maka bila kita teringat salat tersebut, kita lakukan salat yang kita terlepas tadi dulu. Kita tadi kan, Nabi terlepas salat asar, kemudian masuk maghrib. Nabi salat maghrib dulu ke asar dulu? Nabi salat asar dulu, baru Nabi salat maghrib. Tetapi yang ini untuk orang yang kalau dia tak bersemayam dengan orang lain, kalau dia tak sembahyang berjemaah dengan yang lain. Faham tak? Maksudnya macam ni. Kata kalau orang tu tertidur, daripada pukul 3 sampai maghrib dia tertidur. Macam sekarang kan, belum masuk asar lagi. Kata 3.40 ni dia tertidur, dia mengantuk sangat. Tertidur. Dia bangun-bangun sedar dah 7.30, dah maghrib dah masuk. Dia bangun, dia tak sembahyang asar lagi. Dia sembahyang asar dulu ke maghrib dulu? Sembahyang maghrib, asar dulu baru maghrib. Tetapi kalau dia bangun-bangun, kemudian jemaah tu tengah nak solat, jemaah di masjid, belum iqamah lagi, maka dia pun siap-siaplah untuk pergi solat pergi masjid. Nak solat maghrib dulu, solat asar dulu. Ketika ni dia solat asar dulu, solat maghrib dulu dengan bersama dengan jemaah, kemudian baru dia solat, dia qada solat asar dia tadi. Baru dia qada solat asar dia tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, yang ke-11, qad yahtaju ma yaqul inna waqtul maghrib yattasi ila ghurub asy-syafaq. Jadi bahawa matahari itu waktu maghrib ni luas sampai tenggelamnya warna merah tu kan, langit merah tu. Sebab apa Nabi kata? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah matahari terbenam, dan setelah itu beliau melakukan solat maghrib. Nampak tak? Ba'da gharabati syams, matahari yang terbenam. Jadi matahari yang terbenam habis, ketika itu waktu maghrib masih luas. Waktu maghrib dia sampai nak masuk waktu isyak, dan ini pendapat yang lebih sahih, pendapat rajih dalam mazhab Syafi'i, iaitu solat isyak tu sampai matahari yang tenggelam betul. Walaupun pendapat lama mazhab Syafi'i kata, pendapat pendapat baru mazhab Syafi'i kata hanya ngam-ngam je untuk solat maghrib, kemudian solat sunat dah, lepas tu dah habis waktu maghrib. Tapi dalam bab ini ulama Syafi'i ada rajihkan pendapat mazhab Syafi'i yang qadim. Yang ke-12, hadis ini dalil bahawa ayat kisah ini berlaku sebelum turunnya ayat Salatul Khauf lah, seperti yang kita sebutkan tadi. Sebagai ulama kata pula, dia kata seperti Taqiyuddin itu, wa minan nasi man salaka tariqan akhar. Ada sebagian kata macam ni. Kata kemungkinan ayat kalau katakanlah ayat tu dah turun sekalipun, tetapi kerana peperangan itu dalam keadaan dahsyat dan sangat menakutkan dan bab menjaga nyawa, maka mereka itu dibenarkan fatarku linisyan, maka itu lebih wajib untuk meninggalkannya. Maka lebih wajib untuk meninggalkannya sebab untuk kena sibuk dalam peperangan, sibuk dalam kedahsyatan peperangan itu tadi, dalam sengitnya ketika perang itu sedang sengit, maka tak ada masalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka tak ada apa-apa yang berat sangatlah dalam bab ini, insya-Allah.
Tuan-tuan Allah, diteruskan hadis yang seterusnya. Barakallahu fiik. Hadis bab salat salatul jamaah. Masya-Allah. Bab fadl salatul jamaah. Babu fadli salatul jamaah. Jadi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar, قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. Salat berjemaah lebih afdal daripada salat al-fadhi, daripada salat berseorangan lebih dari 27 darjat. Lebih dari 27 darjat. Berkenaan dengan kelebihan salatul jamaah ni, ma'ruf tatarabakumullah. Allah Subhanahu wa taala kata warka'u ma'ar raqi'in. Dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa dia? Maksudnya maksudnya salatlah kamu bersama orang yang rukuk, maksudnya itu galakkan untuk kamu salat berjemaah. Allah Taala kata rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Begitu juga dengan kisah peperangan, ayat peperangan tadi, salatul khauf. Ayat tu salatul khauf. Jadi bila kita baca ayat salatul khauf, iaitu bila hendaklah kamu salat ya Rasulullah, wahai Muhammad, hendaklah kamu salat, hendaklah sebagai manusia salat bersama kamu. Lepas mereka dah habis salat mereka, orang lain pula datang. Jadi itu menunjukkan bahawa salat jemaah ini sangat digalakkan, bahkan ulama kata wajib. Sehingga kan ketika perang yang tengah dahsyat, musuh berada di depan mata kita pun Nabi suruh, Allah Subhanahu wa taala suruh salat al-jamaah. Jadi salat jemaah ni salat yang sangat penting dalam Islam. Bahkan kita akan tengok nanti hadis Nabi SAW. Nabi kata, aku nak sangat, iaitu apa dia? Laqad hamamtu. Bila datangnya orang yang datang salat, iaitu apa dia? Aku lantik seorang untuk menggantikan aku jadi imam, dan aku akan pergi ke rumah-rumah orang lain, dan aku akan bakar rumah mereka yang tak nak sembahyang berjemaah, yang tak nak sembahyang berjemaah. Berkata hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata athqalus salati ala al-munafiq. Salat berjemaah inilah solat yang paling berat sekali bagi orang munafik. Naam. Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala disebut kenapa solat jemaah ni hebat, besar dalam Islam. Pertama dia kata qiyamun nizamul ulfah bainal musallin. Yang pertama untuk merapatkan hati-hati orang yang salat. Inilah dia antara illah sebab Allah Subhanahu wa taala telah jadikan masjid. Okey. Kenapa? Supaya apa? Liyuzkarullahi alaih. Supaya Allah Ta'ala, supaya kamu semua mendirikan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi untuk menyatukan umat Islam, hati-hati umat Islam. Dan kita ni 5 kali satu hari kita nampak saudara kita tersebut. Apa jadi? Lama-lama kita rapat tak? Lama-lama kita rapat. Nak pula kalau semayang kat masjid tu 20 tahun, 30 tahun. Dan manusia ini al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi SAW. Roh ini macam tentera. Idza ijtama'u i'talafu, kan? Idza i'talafu ijtama'u, bila mereka tu ngam, hati mereka tu mesra, mereka akan bersama-sama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ni selalu solat, dan tujuan kita hanya untuk solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita satu, ketika itu Allah Taala akan menyatukan hati-hati manusia. Kamu takkan dapat menyatukan hati manusia dengan kelab-kelab, dengan geng-geng Myvi, geng-geng motor skuter, geng-geng bola sepak ke tak. Itu dia tak menyatukan hati dengan sebenarnya. Menyatukan hati yang sebenarnya adalah dengan as-salah. Dengan as-salah. Surah Allah SWT dalam Quran apa dia? Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kamu dulu bermusuh, fa'allafa baina qulubikum. Yang kedua, hasrun naf ala an tastaqilla bihadhihi al-ibadah. Iaitu mendidik jiwa agar kita ni memperuntukkan setiap waktu untuk kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala berjemaah. An tastaqilla bihadhihi al-ibadah wahdaha fa innaha rubbama lam tafi bil qiyam biha wahdaha. Iaitu kita memusatkan seluruh tenaga kita untuk mengosongkan satu waktu untuk solat yang mungkin jiwa dia takkan dapat perasaan itu ketika dia solat berseorangan. Dan ni sabit kalau tuan-tuan pergi sembahyang subuh berjemaah, perasaan puas dia tu tak sama dengan kalau kita sembahyang subuh seorang-seorang kat rumah. Walaupun kita mungkin baca satu rakaat tu 2 muka surat, 3 muka surat. Baik.
Yang ketiga ialah anna nas baina alimin bi af'alis salah wa ahkamih wa jahil biha fa idza hasala iqamatan fil jamaah ta'allama al-jahil. Yang kelebihan ketiga pula iaitu dalam solat berjemaah ni lah belajarnya orang-orang yang jahil. Akan belajarlah orang-orang yang jahil. Dia orang-orang jahil dia belajar macam mana cara nak menjadikan ibadah dengan betul. Oh yang jahil datang tengok, oh macam tu cara takbir yang betul. Apatah lagi kalau masjid tu didirikan di atas sunnah. Dia tengok imam, dia tengok orang salih untuk salat. Dan ini sabit dari zaman salaf dahulu. Itu mereka tengok orang salat, dia belajar. Tengok macam sujud. Dia tengok satu-satu. Macam Nabi SAW. Bahkan sebagai sahabat kata, kami menghafal surah At-Tur ketika kami dengar Nabi SAW baca surah tersebut. Sebagai salaf kata, dia kata kami menghafal surah sekian dan sekian kerana kami mendengar Uthman bin Affan membaca surah tersebut. Nah, kan kadang-kadang kita hafal kat rumah, kita hafal surah, kita hafal tak betul. Cara kita hafal sebenarnya, tapi kita rasa kita betul. Bila kita dengar kat masjid, salah rupanya. Itu kelebihan ketiga. Yang keempat, ad-darajat wal mathubat mutaqaribatun fil ummal li ajli qabulil a'mal. Fa idza kanat jama'ah hasala fiha al-kamil. Dia kata setiap orang dia beribadah, dia pahala dia masing-masing kalau sembahyang seorang-seorang. Tapi bila dia berjemaah, ni kata sebagai imam ulaqin, dia akan mengcover. Dia akan, katakanlah orang ini, pahala dia sekian-sekian. Yang ni dia sempurnakan. Dia cover, kawan tu cover balik dengan salat al-jamaah. Pada ketika sini, فَإِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةِ حَصَلَ فِيهَا الْكَامِلِ وَالنَّاقِصِ بِحَسَبِ الْحُضُورِ وَالْغَفْلَةِ فَيَعُودُ مِنْ بَرَكَةِ الْكَامِلِ عَلَى النَّاقِصِ فَتَكْمِلُ صَلَاتَهُ وَذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ السَّبْعَ هَذِهِ. Jadi disebut, maksudnya kalau jemaah itu sebagai ulama Syafi'iyah kata, dia boleh cover orang yang ibadah tadi, dia boleh cover orang yang kurang. Jadi kelebihan dia pada orang yang sebenarnya berjemaah ni untuk orang yang kurang, sebenarnya orang yang jahil. Bila sembahyang berjemaah, orang yang salih, orang yang solatnya khusyuk tu, dia akan cover kesempurnaan orang yang kurang bagus solatnya. Nah, sama ada secara pahala ataupun mungkin juga dari segi kesempurnaan itu. Macam mana tuan-tuan dan Allah? Kadang-kadang bila kita sembahyang seorang, kita tak rasa khusyuk. Tapi bila kita solat berjemaah, kita rasa khusyuk. Sebab apa? Sebab faktor kiri kanan kita. Faktor orang salat, faktor bacaan Quran, faktor saf yang lurus, faktor orang menunggu azan. Faktor-faktor ini menyebabkan dia jadi khusyuk untuk dia salat. Apa tadi di rumah Allah Ta'ala, bila kita masuk saja masjid, apa kata Nabi SAW, hadis sahih, Allah Ta'ala akan hantar malaikat, yang malaikat tu akan sentiasa mendoakan dia. Malaikat kata, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Malaikat akan doakan dia sekali malam yuhdith, lagi mana dia tidak berhadas. Malam yuhdith, lagi mana dia tidak berhadas. Nah, dah hadis riwayat Ibnu Majah, banyak sangat hadis berkenaan dengan. Naam. Hadis Ibnu Majah, Nabi SAW kata, takhasabal malaikah fil mala'in a'la. Takhasamat, iaitu malaikat di langit itu sedang bertekak. Bertekak tentang apa? Iaitu pada darajat dan kafarat. Pada darajat wal kafarat, pada penghapus dosa dan juga penaik darjat. Jadi dalam hadis tersebut, antara penaik darjat itu ialah kathratul khuta ila al-masajid wa intidhar as-salah ba'da as-salah, dan tunggu salat lepas satu salat, dan banyak berjalan pergi ke masjid. Wa intidhar as-salah ba'da as-salah, dan berkata wadhalika ar-ribat, dah hadis lain pula dalam hadis Sahih Muslim, begitu itu dah dia ribat, itulah dia ribat. Maksudnya kalau kita pergi masjid solat berjemaah, kita tunggu solat itu macam ribat. Ribat ni apa? Iaitu kita tunggu sempadan askar, seperti askar yang sedang berjaga di sempadan. Fadzalikumur ribat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Jadi hadis yang pertama ni daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-jamaah afdal min salat al-fardh bi 27 darajah. Okey. Yang pertama perawinya makruf dah, Abdullah bin Umar, dah huraian awal-awal dulu. Yang kedua lafaznya al-fadh afdal min salat al-fadh, yakni salat al-munfarid.
Al-fadh. Al-fadh maksudnya solat berseorangan. Afwan, bateri lemah. Al-fadh maksudnya solat berseorangan. Al-fadh ni saya tengok perkataan al-fadh. Nah, al-fadh ni maksudnya munfarid. Maksudnya munfaridun. Salat berserangan, munfarid. Wa sabila wal lagwatul Abdul Qais al-fandhu wal binnun al-fandu wa hiya ghunnah la nuna haqiqiyah al-fadh. Okey. أفضل اعلم أن صيغة الأفضل للتفضيل بصفة الاشتراك غالبا حيث لا مانع منه إلى آخره. أفضل lebih baik, ma'ruf. Yang ketiga faedahnya, al-ula fi dalalah ala sunniyatul jamaah. Hadis ini pengajaran pertama iaitu disunnahkannya solat berjemaah. Okey, apa kau solat jemaah Allah wajib ke, sunat ke, sunat muakkad ke, fardu kifayah ke, wajib? Macam mana? Okey, di sisi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, solat jemaah ini solat jemaah ini hukum dia adalah sunnat muakkadah. Menurut sebahagian. Ini pendapat Imam Abi Syuja' dan juga ini pendapat muktamad di sisi Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad ialah fardu kifayah. Yang ini muktamad di sisi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua ialah dia bukan sunat muakkad, dia fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu kena ada sebahagian yang mendirikan jemaah. Kalau tak ada orang yang mendirikan jemaah, maka semua berdosa. Inilah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i juga iaitu dia fardu ain. Ini pendapat Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah Imamul A'immah. Dan pendapat Ibnu Khuzaimah ini sama dengan pendapat Imam Ahmad, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir dan juga banyak mazhab-mazhab yang lain. Seperti mazhab Abu Hanifah dan seumpama lainnya. Mazhab Hanafi. Nah, jadi mazhab Syafi'i kata sunat apa dia fardu kifayah. Namun selalu meninggalkan salatul jamaah, maka itu ialah perbuatan yang dicela. Itu ialah perbuatan yang dicela sebab dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya perbuatan dia fardu kifayah tadi, dia selalu tinggalkan fardu kifayah, maksud itu perbuatan yang dicela sebab dia lebih berat daripada sunat muakkad. Kalau sunat muakkad pun kita selalu tinggalkan dengan sengaja, itu dicela, apatah lagi kalau fardu al-kifayah. Namun kita kena faham, dalam mazhab Asy-Syafi'i ni bukan semua solat jemaah itu yang sama level dia punya hukum dia. Okey. Solat jemaah 5 waktu sehari semalam, ya, dia fardu kifayah. Namun solat Jumaat apa hukum dia? Solat Jumaat mendirikan jemaah tu hukumnya wajib. Solat Jumaat hukum mendirikan jemaah tu wajib. Ada juga jemaah yang hukumnya sunat an-nafil. Seperti solat 2 hari raya. Seperti solat gerhana bulan atau gerhana matahari. Yang ketiga salatul istisqa, iaitu solat minta hujan. Yang keempat salat tarawih. Yang kelima salatul witir. Yang ni solat disunat. Faham? Baik. Ada pula hukumnya solat jemaah ni makruh. Okey. Naam. Contohnya apa? Solat yang makruh, iaitu orang yang solat zuhur di belakang solat asar. Ini di sisi ulama Syafi'i saya sebut dia. Orang yang solat zuhur di belakang orang yang solat asar. Okey. Contohnya. Ada pula solat jemaah ni hukumnya haram. Macam mana pula ustaz? Haram pula tu. Iaitu kalaulah orang yang qurra, iaitu yang boleh baca Quran, dia solat di belakang orang yang ummi, iaitu baca Fatihah pun tak lepas. Dia tak boleh. Kali ini tak boleh berjemaah. Faham Maksudnya orang yang tak boleh baca Fatihah. Fatihah pun tak betul.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang disebut im kat belakang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'am. Maksud kesalahan yang teruk. Kesalahan yang jeli, teruk sangat. Maka ketika itu al-qari, orang yang boleh baca Quran tadi, tak boleh salat belakang, bahkan haram, yuhram, muharram. Begitu juga dengan salat belakang yang tak sama langsung salat. Contohnya salat zuhur belakang salat jenazah. Dia nak salat zuhur, dia ikut orang salat jenazah. Salat jenazah jadi imam. Yang ni tak boleh. Ikhtilafun nizam, itu salat yang berbeza nizam dia. Contoh lain orang tu tengah salat gerhana. Kita salat zuhur, boleh tak orang salat zuhur ikut orang salat gerhana? Tak boleh. Sebab apa? Ikhtilafun nizam. Sebab rupa bentuk salat itu berbeza. Rupa bentuk salat itu berbeza. Rupa bentuk salat itu berbeza. Naam. Barakallahu fiik. Ni saya sebut ni dari sisi ulama Syafi'i. Jadi kesimpulannya apa? Dia ada fardu ain, solat jemaah fardu ain, solat Jumaat. Yang kedua fardu kifayah, iaitu solat waktu 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga hukumnya sunat, iaitu 5 solat sunat tadi, solat raya, solat gerhana, solat minta hujan, solat tarawih, solat witir. 5 ni disunatkan berjemaah. Makruh itu solat zuhur belakang solat asar tadi. Dia sembahyang zuhur di belakang, dia solat belakang orang sembahyang asar. Maksudnya agaknya kita ni tak sembahyang zuhur lagi, kita tidur katakanlah. Bangun-bangun masjid dah sembahyang asar. Kita sembahyang zuhur ikut orang sembahyang asar tadi. Maka yang ni hukumnya makruh. Jadi kalau bagus sama dengan niat dengan imam. Jadi sembahyang asar dulu, kemudian baru dia sembahyang zuhur tadi. Yang ketiga tadi, yang muharram tadi, yang haramkan tadi apa dia? Iaitu orang yang qari, yang orang boleh baca Quran, dia ikut orang yang ummi, yang tak boleh. Ataupun solat yang berbeza nizam. Ada tak solat sunat yang hukumnya harus? Nak jemaah pun boleh, tak jemaah pun tak ada apa-apa. Ada. Seperti solat-solat sunat yang lain. Solat-solat sunat apa dia? Solat sunat yang lain. Bukan 5 tadi. Solat sunat mutlak contohnya. Solat sunat duha. Namun kata para imam kita, para imam yang tuan kita, jangan dibuat selalu. Contohnya solat duha. Boleh tak kita buat solat duha berjemaah? Kita kata boleh. Kita kata hukum boleh, memanglah boleh. Tetapi jangan dibuat selalu sampai dia jadi satu satu sunnah yang baru. Jangan. Kita solat malam. Solat malam, kalau solat malam ketika bulan Ramadan memang confirm sunnah berjemaah. Tapi selain daripada bulan Ramadan, sekali-sekala jarang-jarang kita buat. Apa dari hadis Ibn Abbas yang ketika dia tidur rumah Nabi SAW, kemudian dia berjemaah dengan Nabi. Dalil bahawa boleh berjemaah tak? Boleh. Tapi adakah Nabi buat setiasa berjemaah? Tidak. Kalaulah berjemaah itu lagi afdal ketika solat malam, nescaya Nabi dah awal-awal lagi dia akan berjemaah dengan isteri dia. Betul tak? Kalau dia kata supaya berjemaah itu lagi afdal 27 kali ganda, nescaya Nabi akan kejut dia, wahai isteriku Aisyah, bangunlah sembahyang bersama dengan aku. Tapi pernah berlaku macam tu tak? Tidak. Baik. Barakallahu. Jadi selesai masalah belajar pasal hukum tadi. Jadi hadis ni fi dilalatu ala sunniyatul jamaah wa naqli syekh tawili ala akthar wajh lafzi fa'ilu ala akhir yash'ur bil fadhiyah kama qurunan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey. Naam. Ada pun pendapat mazhab lain kata fardu al-a'yan. Ada pun pendapat mazhab lain solat jemaah itu fardu. Wajib. Di mazhab Ahmad bin Hanbal, di mazhab Abu Hanifah. Jadi tak pergi solat berdosa. Namun kalau dia solat bersorangan, dia solatnya sah, tetapi dia berdosa. Sebab dalam mazhab Ahmad dia ada rukun solat dan dia ada wajibus salah. Dia ada wajibus salah. Naam. Dalam setengah riwayat hadis, ini isu seterusnya pula. Dalam setengah riwayat dia kata 25 kali ganda seperti dalam riwayat Bukhari. Dan hadis ni pula 27 kali ganda.
Jadi macam mana nak faham, macam mana ulama kita kumpul. Dalam masalah ni ada 13 pendapat ulama. Ada 13 pendapat ulama. Macam mana mereka nak gabungkan dua pendapat ni. Sebab satu hadis riwayat 25, satu hadis riwayat pula 27. Okey. Maka sebagai ulama dia kata macam ni. Yang 25 tidak bertentangan dengan 27. So, mafhumul adat batilun inda jumhur usuliyin. Mafhumul adat. Yang penting berganda. Ini pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya 25 dengan 27 tak ada beza. Tak ada beza sebagai apa? Bukankah 25 tu ada dalam 27? Wallahu ta'ala alam bissawab. Pendapat yang kedua kata, Nabi mula-mula sebut 25 bil qalil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tambah 27. Fa akhbar bih. Tapi kalau macam ni pula, dia kata, kita perlu kena tahu tarikh. Kita kena perlu tahu mana datang dulu, baru kita boleh kata ini bertambah. Betul tak? Macam mana kamu tahu 27 datang dulu, 25 datang dulu, baru 27 datang kemudian? Kita kena tengok tarikh hadis, periwayatan hadis tadi. Maka kata para ulama, dalam bab khabar, dalam bab syurga, neraka, pahala, dia tak ada mansuh-mansuh. Jadi, kita terima je. Mungkin kita kata 25 kemudian 27. Apa dalilnya? Iaitu berkenaan, contohnya macam hadis berkenaan dengan azab kubur. Kan mula-mula datang seorang perempuan Yahudi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang perempuan Yahudi itu kata ada azab kubur. Mula-mula Nabi senyum je. Bila Yahudi cerita pasal azab kubur. Nabi tak pernah layan cerita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tak lama lepas tu, Nabi kata pada Aisyah, ta'awadhu min azabil qabr. Mintalah lindung daripada azab kubur. Menunjukkan bahawa lepas tu baru Nabi dapat tahu bahawa ada azab kubur. Adakah dia memansuhkan maklumat yang sebelum? Tidak. Tapi Nabi dapat lewat. Macam tu jugalah. Mula-mula Nabi dapat 25 dan kemudian Nabi dapat 27. Khabar tu boleh jadi 25, boleh jadi 27. Pendapat yang ketiga pula dia kata ada 25, 27 ni sabit dua-dua. Maka macam mana cara nak faham ni? Iaitu ada orang berjemaah dapat 25, ada orang jemaah dapat 27 kali ganda. Begitu. Ila akhirnya banyak yang berdapat lah. Ada berdapat yang kata an-darajah ghairul jaza' juz' wa huwa al-qadr li'anna lafz darajah awrad fi sahih. Darjat dan seumpama dengannya. So apa dalam kata Ustaz, kenapa nak fikir-fikir sangat 25 7 darjat? Tetapi bagi orang beriman, satu darjat tu beza jauh dari Allah. Dan hadis riwayat Tirmizi, ahli syurga tu akan memandang darjat yang paling tinggi yang ada atas dia tu, satu darjat dia. Satu darjat dia seperti dia nampak bintang di langit. Maksudnya satu darjat saja dia dah jarak dia macam kita tengok bintang di langit. Punyalah jauh. Barakallahu fiik. Sebagian kata pula berdasarkan dekat atau jauhnya masjid. Lagi jauh dapat 27, dekat sikit dapat 25. Ada yang kata solat 25 ni untuk solat jahriyah. 27 tu untuk solat sirriyah. Jadi pendapat sebagian mutaakhirin dan ini perlukan dalil. Kata Syekh bin Baz, pendapat ini agak boleh dipertikaikan. Nabi kata umum. Tak ada beza. Baik. Yang ke-8 pula pendapat kata ini berdasarkan jumlah tapak kaki yang dia pergi masjid dan berapa lama dia tunggu. Masya Allah. Ada yang kata 27 itu untuk solat isyak dan solat subuh. Dan 25 tu untuk solat-solat lain. Sebab solat isyak dengan subuh tu solat yang lebih berat. Barakallahu fiik. Ada yang kata pula 25 tu untuk orang solat di, 27 tu untuk solat jemaah di masjid. Dan 25 itu untuk solat dekat tempat lain. Jemaah juga tapi dekat tempat lain.
Ada yang pula pendapat yang mengatakan 27 tu untuk orang yang sempurna jemaah daripada awal sampai habis. Yang pendapat yang kedua ialah dia tak sempat untuk tak sempurna sampai habis. Maksudnya jemaah masbuk. Ada yang kata pula 27 tu untuk jemaah yang ramai, 25 untuk jemaah yang sedikit. Masya Allah. Jadi barakallahu fiik. Jadi ini semua pendapat yang penting wallahu taala alam bisawab. Kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kata Allah taala boleh gandakan 25 dan Allah taala boleh gandakan 27. Ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Tak payah pening-pening nampak ni. Naam. Namun kalau kita tengok kepada setiap satu daripada pendapat tersebut, dia ada tepat dari segi pahala itu bertambah ya. Betul. Sebab Nabi kata apa tadi? Dah ada sahih, wa kasratul khuta ila masajid. Dan banyaknya langkah ke masjid. Itu antara sebab dapat pahala tak? Dapat pahala lebih. Tapi memanglah dapat pahala lebih kerana langkah tu bukan dalam 27 tadi tu. Begitu dengan susahnya nak pergi masjid dengan orang yang mudah pergi masjid. Yang lagi susah, yang lagi bercabar tu pahala lagi banyak. Sebab Nabi kata inna idhamil jaza' ma'a idhamil bala'. Betul tak? Bilangan lagi ramai, lagi banyak pahala. Ya betul-betul. Sahih juga Nabi kata salatul rajul ma'ar rajul afdal min salatul rajul bi nafsihi. Solat dua orang lelaki lagi bagus pada solat bersorangan. Solat tiga orang lagi bagus pada solat dua orang. Solat empat orang lagi bagus pada solat tiga orang. Jadi dalil bahawa lagi banyak jemaah lagi bagus. Barakallahu fiik. Betul tak? Betul. Dan begitu juga dengan orang yang dapat sempurna takbir daripada awal sampai habis, lagi sempurna. Ya betul, lebih banyak pahala. Sahih. Jadi semua ni adalah faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan dia lagi banyak pahala daripada orang lain. Tetapi bukan disebabkan 27 atau 25 tadi. Bukan dalam 27 atau 25 tadi. Faham tak? Baik 25-27 dapat kalau sebagai jemaah. Faktor lain, sempurna jemaahnya, banyak langkahnya, cabaran dia datang masjid, awal ni datang masjid atau lewat datang masjid, saf yang pertama, siwak, rapatkan saf. Jadi ini semua faktor-faktor lain ditambah pula dengan 25 kali ganda yang kita sebutkan tadi. Jadi banyak. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Okey, naam. Sebagian ulama, seperti mazhab ulama Malikiyah, dia kata hadis ni dalil bahawa tidak ada beza jemaah ramai atau jemaah sikit. Sebab dia kata yang penting jemaah. Jadi dah pendapat yang masyhur di kalangan a'immah mazhab Maliki. Tapi pendapat ini boleh ditolak dengan hadis riwayat Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab yang saya sebut tadi, iaitu wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah. Mana lagi banyak lebih Allah Subhanahu wa taala suka. Barakallahu fiik. Dalam Islam ni ada bab yang lagi bilangan lagi banyak lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kahwin lagi ramai lebih disukai oleh Allah Taala jika mampu. Dapat anak ramai lebih disukai. Jadi kita kata kita Islam, kita mementingkan kualiti tuan-tuan. Yang ramai tak penting. Jangan kata macam tu. Ya, setengah tempat, ya, pada setengah-setengah bab, ya, kualiti lagi banyak, kualiti lebih diperlukan. Sahih. Betul. Contoh kalau kamu baca Quran tak khusyuk, tapi baca sedikit khusyuk, baca banyak tak khusyuk, baca sedikit khusyuk lagi afdal. Betul dah disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran daripada Mujahid. Dia kata kalau orang tu dulu ni solat kan, pada waktu yang sama, jumlah waktu dia sama, katakan 1 jam. Seorang ni dia baca 3 juzuk, seorang ni baca 1 juzuk. Mana lagi afdal? Maka kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, anak murid Ibnu Abbas, dia kata yang baca 1 juzuk tu lagi pahala lagi banyak, lebih disukai. Sebab dia lebih khusyuk, lebih tenang, lebih teratur bacaan. Walaupun secara zahir ni lagi banyak 3 kan? Yes. Ya, pada sesuatu benda, satu sisi itu kita tengok bilang kualitinya. Tetapi ada perkara yang Islam suka bilangannya banyak. Contohnya anak. Allah Ta'ala suka anak yang banyak. Nabi kata tazawwajul walud. Isteri yang ramai, Nabi kata sebaik-baik kamu ialah yang paling ramai isterinya, sekiranya dia berlaku adil. Naam. Tadi salat jemaah, hadis yang kita sebut tadi.
Wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah. Lagi banyak lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu solat hari raya kan, Nabi suruh keluarkan semua al-huyyat wa dhawatil hudur, keluarkan semua sekali orang perempuan yang dah haid dan juga orang yang hampir-hampir nak haid, semua keluarkan. Yang haid pun pergi sembahyang, sebab tu nak ramai. Nah, lepas tu Nabi kata salatul rajul ma'ar rajul, solat lelaki lagi bagus daripada solat seorang yang bersorangan. Solat 3 orang lagi bagus daripada solat 2 orang. Solat 4 orang lagi bagus daripada solat 3 orang. Lagi ramai lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sekali lagi kita sebut, ia bukan tergantung kepada masalah 25 dengan tak 25 tadi. Ini isu lain. Ini tambahan lain. Bila dah berjemaahnya, dapat 27 kali ganda. Walaupun dalam masjid tu 2 orang sahaja. Walaupun dalam masjid tu 2 orang sahaja. Okay. Barakallahu fiik. Kemudian para ulama bincanglah dalam bab ini, mana lagi afdal, adakah solat berjemaah dengan solat bersendirian. Pembincangan berkenaan dengan apakah solat yang digalakkan bersendirian dan apakah solat yang digalakkan berjemaah. Contohnya qiyam Ramadan, mana afdal, berjemaah ke seorang-seorang. Yang ni insyaAllah kita akan simpan persoalan ni pada kuliah akan bi'idznillah ta'ala. Saya berhajat untuk kita tamatkan kuliah kita ni. Asal sekarang dah makin dekat, kita habiskan awal sikit. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan sambung berkenaan dengan masalah inilah 27 kali ganda, 25 kali ganda ni, dan apakah dia solat-solat yang lagi afdal tak jemaah. Lagi afdal tak berjemaah. Lagi afdal tak jemaah. Okey. Bila kita tengok pula berkenaan dengan apakah keafdalan solat jemaah ni kerana dekat masjid sahaja atau kerana jemaah ni. Yang ni kita simpan soalan ni bi'idznillah ta'ala pada kuliah akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke ya akhi Imran? Ahsanallahu ilaik, Allah yuhsin. Apakah lebih afdal jika tengah malam kuliah ilmu pukul 8 kemudian masuk waktu isyak dan ahli keluarga start solat? Kalaulah kita dengan ahli keluarga tadi kita boleh lewatkan solat, maka lebih baik kita solat. Macam kat tempat kami ni, kat Surau Hidayah ni, memang kita solat lewat isyak. Waktu kita buat kuliah tu, kita terlewatkan sikit isyak tu. Jadi lepas tu baru kami solat berjemaah. Jadi kalaulah ahli keluarga tu boleh tangguhkan solat isyak tadi sehingga habis kuliah, itu lagi bagus. Sebab dia solat kat rumah kan. Sekarang musim PKP lagi. Kalau ditangguhkan lagi bagus. Sebab Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalau aku tak nak menyusahkan umatku, nescaya aku akan suruh mereka tangguhkan solat. Baik. Tapi sekiranya bertembung antara solat isyak tadi dengan kuliah, solat isyak dululah. Sekiranya terpaksa bertembung, maka solat isyak dahulu. Kerana solat isyak tu fardu dan berjemaah tu lebih afdal. Berjemaah itu lebih afdal, lebih besar dia punya ganjarannya, insya-Allah. Baik. Seterusnya. Naam. Soalan yang berat Kalaulah imam masjid ketahui adalah pelaku bid'ah dan kerap meriwayatkan hadis-hadis palsu, apakah kita boleh berjemaah dengan mereka? Dalam bab imam ni, secara umum dulu imam ni memang tak digalakkan orang fasik. Walaupun sah salat belakang orang fasik. Okey. Ini secara umum dulu. Tak digalakkan imam orang fasik. Tapi kalau orang fasik jadi imam, sah tak? Fasik ni adalah ahli maksiat. Begitu juga dengan ahli bid'ah. Cuma dalam masalah bid'ah ni kita kena detailkan ya ikhwatul kiram, iaitu bid'ah ni ada 2 jenis bid'ah. Satu bid'ah yang menyebabkan dia jatuh kafir, seperti bid'ah kuburiyah, seperti bid'ahnya Jahmiyah, seperti bid'ahnya Syiah Rafidah, seperti bid'ahnya golongan-golongan yang liberal, atau bid'ahnya anti hadis. Yang ni bid'ah yang mukaffir, yang menyebabkan dia jatuh kafir.
Kalau bid'ah itu menyebabkan mereka jatuh kafir, maka dia tak solat belakang mereka. Kita tahu imam ni ialah orang yang kuburi. Kita tahu dia ni confirm kuburi. Confirm jangan bukan dari segi sangkaan-sangkaan. Confirm kuburiun. Imam ni dia menjemput semua ustaz-ustaz kuburi. Dia suka baca burdah-burdah kuburia. Melakukan pula cara istighasah dekat kubur-kubur. Maka ni kita tak salat dah belakang dia. Kita salat dengan orang lain. Tapi kalau bid'ah dia belum sampai mukaffirah yang menyebabkan dia bid'ah itu mengkafirkan dia, maka barakallahu fiik, salatlah di belakang dia. Sekiranya tak ada masjid lain, sekiranya tak ada masjid lain, salat di belakang dia. Ada pun membawa hadis-hadis palsu. Bawa hadis palsu ni juga kita kena detailkan dia tafsir. Adakah dia bawa hadis palsu dengan i'tiqad halal bawa hadis palsu? Saya rasa tak ada orang Islam yang macam tu lah kot. Yang ada i'tiqad, dia kata halal bawa hadis palsu. Okey. Kalau dia i'tiqad halal bawa hadis palsu, memang kafir dia. Dia menghalalkan yang haram. Kafir. Lepas tu Muhammad bin Sa'id al-Maslum, yang dia disalib, jadi dihukum. Dia hukum pancung. Kerana apa dia? Sebab dia telah sengaja mencipta hadis-hadis palsu untuk merosakkan agama Islam. Nah, yang ni yes. Jadi jangan solat belakang dia. Namun sekiranya dia ni ialah orang awam yang jahil, imam yang dia yang jahil ni yang main kuat je hadis-hadis Nabi SAW, dalam keadaan dia tak sedar mana yang dia ambil. Yang ni memang sabit. Memang dalam muqaddimah Sahih Muslim disebut. Dinukilkan daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jangan ambil hadis daripada orang yang salih tetapi dia tak tahu daripada mana hadis tu dia ambil. Nah, macam muqaddimah Sahih Muslim juga ada riwayat daripada sebagian salaf, dia kata, aku tak tuhmah agama dia ni, bagus agama dia ni, kuat sembahyang apa semua. Tapi dia ni tak tahu mana yang dia ambil. Ada satu ulama, Syu'bah, atau Yahya bin Ma'in, Syu'bah. Dia kata, mula-mula Imam Ahmad bin Hanbal dengar tentang satu perawi hadis ni. Dengar dia ni bagus, warak apa semua, dia pun nak pergi dah dengar hadis. Sekali bila dengar dia ni kuat ibadah apa semua, Imam Ahmad nak pergi ambil hadis dia. Tengok Allah, hadis dia merepek hadis dia. Imam Ahmad tak jadi, Imam Ahmad patah balik. Tak jadi Imam Ahmad nak puji dia. Jadi orang macam ni, kita tak boleh hukum dia kafir. Cuma kita kata dia berdosa lah. Dia orang yang berdosa. Jadi sembahyang belakang dia sah tak? Sah. Sah. Maka sembahyang sah dan boleh jemaah. Sekiranya tidak ada jemaah yang lain. Kalau kita tahu ada satu surau dekat kita kan, kita biasanya dalam satu qaryah tu dia ada masjid, dia ada surau, dia ada pecah-pecah kan. Maka kita pergi tempat yang ada surau, barakallahu fiik. Yang ada surau yang sunnah, yang bagus, maka kita pergilah surau tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Masya-Allah, menaik masalah panjang. Masya-Allah. Satu, tersedar dari waktu tidur waktu syuruk. Adakah salat fardu subuh terus atau boleh mendahulukan salat qabliyah? Berkenaan dengan, bila tersedar di waktu syuruk, apakah salat fardu subuh terus atau boleh mendahulukan salat qabliyah? Maka kalau dia terbangun pada waktu tersebut, boleh dia buat salat qabliyah dahulu. Boleh dia buat salat qabliyah dahulu, kemudian dia pun buat salat fardu subuh. Berdasarkan hadis, man nama 'anis salah falyusalliha idza dzakaraha, bila dia teringat. Ini termasuk dalam qada. Dan kita sebut salat yang diharamkan ini, apa dia? Pertama salat mutlak, salat sunat yang tak boleh buat salat ketika waktu haram. Salat pertama salat mutlak. Yang kedua salat zawatus sebab dia datang kemudian dulu daripada salat. Salat dulu baru sebab kemudian. Contohnya macam istikharah. Istikharah kita salat dulu baru sebab datang kemudian. Tak boleh. Adapun salat qabliyah ni sebab datang dulu. Sebab dia apa? Sebab dia dah masuk waktu subuh. Betul tak? Jadi tak termasuk dalam larangan tu tadi. Tak termasuk dalam pengharaman tadi.
Jadi boleh dia bangun-bangun ni terus dia solat apatah lagi dia qada. Boleh. Dia qada, maksudnya dia qada qabliyah subuh dan kemudian dia qada solat subuh. Tapi sekali lagi, untuk qada qabliyah subuh ni ialah untuk orang yang biasa solat qabliyah subuh. Kalau dia memang kaki tak pernah solat qabliyah subuh, dia tak qada solat qabliyah subuh. Dia terus main subuh saja. Berkenaan dengan solat jemaah di masjid yang menyatukan hati-hati sebagian pula dengan ukhuwah sesama kaum wanita. Soalan ini sangat bagus. Berkenaan dengan hadis Nabi SAW, okey, berkenaan dengan wanita solat di masjid ni, dia ada dua pendapat ulama yang besar dalam masalah ni. Satu pendapat dia kata memang wanita tu digalakkan sembahyang dekat masjid. Berdasarkan hadis tadi, la tamna'u ima Allah masjid Allah, dan janganlah kamu menghalang wanita-wanita daripada pergi masjid Allah Ta'ala. Hadis yang kita baca sebelum ini, Nabi SAW kana yusalli al-fajr wa yashhadu ma'a Rasulullah SAW an-nisa'u mutalaffifat bimurutihinna, bahawa Nabi SAW sembahyang subuh dan wanita-wanita pergi berjemaah sembahyang subuh di waktu malam yang gelap dalam keadaan mereka menutup wajah mereka. Ini kedua. Yang ketiga, hadis berkenaan dengan kes hadis riwayat Ibnu Majah, iaitu kisah seorang wanita yang cantik tu. Dia sembahyang berjemaah, akhirnya orang lelaki ada sebahagiannya dia sembahyang pula dia tengok bawah ketiak dia. Allah Ta'ala kata wa ya'lamul mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Allah Ta'ala tahu di mana kalangan kamu yang pergi depan dan mana yang pergi belakang sebab nak tengok perempuan tadi. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang banyak ini menunjukkan bahawa sebenarnya perempuan memang digalakkan pergi masjid. Digalakkan pergi masjid juga. Bahkan sebagian dari guru saya sendiri, mereka merajihkan pendapat bahawa hadis-hadis yang larang wanita pergi masjid semua tu hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang melarang orang perempuan pergi masjid dhaif, dia kata. Baik. Jadi kalau macam tu, perempuan lagi galak dia pergi masjid lah. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh sebagian guru saya sendiri. Okay. Yang saya boleh sebut sini tentunya Syekh Ali Jalullah, Syekh Abdul Hasan Ali Jalullah. Dia ni pakar hadis. Dia karang hadis, dia karang kitab berkenaan dengan hadis Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi tu dekat 5-6 jilid. Allahu Akbar. Kitab dia berkenaan dengan hadis apa itu, Ibn Shihab Az-Zuhri, perawi daripada Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, 8 jilid Allah dikarang. Allahu Akbar. Masya-Allah. Masya-Allah, guru yang masya-Allah. Insya-Allah kita akan buat kuliah nanti biidznillah taala. Dia lebih cenderung pendapat ni. Dikatakanlah pendapat yang kedua pula. Pendapat yang kedua, dia kata macam mana pula ukhuwah sama wanita? Kita kata jawapannya ialah al-aslu, asal pada ukhuwahnya sama lelaki dahulu. Bila ukhuwah sama lelaki terhasil, maka ukhuwah dengan antara wanita tu lebih aisar. Kenapa? Bukankah yang pergi berjumpa dengan orang lelaki, yang pergi yang pergi berinteraksi ialah orang lelaki, yang pergi perang orang lelaki, yang pergi berjihad orang lelaki, yang banyak mencari rezeki ialah orang lelaki, yang buat amal ma'ruf nahi munkar ialah orang lelaki secara zahirnya. Yang yajul wa yasul, yang musafir dan semua ialah orang lelaki. Nak pergi berjemaah di masjid ialah orang lelaki. Nah, maka barakallahu fiik, asal dia pada lelaki. Kalau lelaki tu telah bersatu, insya-Allah isteri-isteri mereka pun bersatu. Dan saya rasa Ummul Aimah pun tengok sendiri apabila suami-suami ahli sunnah ni bertemu dalam majlis-majlis, dalam kuliah-kuliah, dan hati mereka bersatu, secara automatik tak isteri-isteri mereka bila berjumpa sekala, hati mereka juga Allah Ta'ala satukan. Nah, barakallahu fiik. Dan yang kedua, faktor lelaki ni pula, orang lelaki ni lebih mudah untuk berselisih. Dan orang lelaki ni pula, dia punya lagi panas darah dia tu lebih mudah untuk menyebabkan pertumpahan darah, bergaduh, berperang dan seumpama dengannya, yang tidak terhasil pada wanita. Bukankah sebegitu?
Barakallahu fik. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, apakah pendapat Ustaz jika ada yang meninggalkan kelas mempelajari tajwid kerana beralasan Al-Quran itu lebih utama tadabbur? Allahu Akbar. Tatarahimakumullah. Ada orang tinggalkan kelas belajar tajwid baca Quran sebab alasan dia tadabbur. Apakah dia tidak tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah Taala kata, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan kepada orang mukmin itu satu hadiah yang sangat besar. Idz ba'atsa fihim, ketika Allah Taala mengutuskan pada mereka seorang rasul. Apa tugas rasul ni? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kamu tadabbur tapi kamu tak baca ayat ni? Yatlu 'alaihim ayat, yatlu mentilawahkannya. Maknanya kena tilawah dulu. Macam mana kamu nak tadabbur kalau kamu tidak tilawah? Macam mana kamu nak baca ayat Quran? Macam kamu nak faham ayat Quran dari sebelum kamu baca dia? Kamu macam tengok macam tu je. Mesti kamu baca. Mesti kamu baca dia. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala suruh baca Quran. Faqra'u ma tayassara min iqra'. Bila sebut iqra' mesti baca dengan lisan. Mesti keluar, mesti baca. Ustaz, boleh jadi iqra' baca dalam hati? La. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan kamu gerakkan lidah kamu dengan segera, wahai Muhammad. Lita'jala bihi, untuk bersegera menghafalnya. Maksudnya apa? Lidah gerak tak? Lidah gerak tu baca dalam hati ke? Lidah gerak bukan baca dalam hati. Lidah gerak maksudnya apa? Baca dengan mulut. Nabi SAW kata, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiaslah Quran dengan suara-suara kamu. Maksudnya baca dengan suara. Macam nak hiaskan dengan baca dalam hati. Macam nak hiaskan suara kamu, Quran kamu dengan baca Quran dalam hati. Tak, mustahil. Bahkan Nabi kata, barang siapa di antara kamu nak baca Quran ghabban tariyan, siapa di antara kamu nak baca Quran fresh macam mana Quran tu diturunkan, dengarlah daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abu Musa al-Asy'ari ataupun daripada Ubay bin Ka'ab. Fresh Quran tu baca dan turun. Jadi orang yang tak nak belajar tajwid ni, dia sebenarnya dia tak nak ikut Nabi. Dia tak nak ikut Nabi SAW. Orang tak nak belajar tajwid, maksudnya dia tak nak ikut Nabi SAW. Nabi baca Quran macam mana setiap hari? Nabi baca dengan hati ke Nabi baca dengan mulut? Nabi baca dengan suara. Para sahabat kata, kami tak pernah dengar Nabi SAW satu hari, Nabi semayang isyak bersama kami. Nabi baca, hal ataka hadithul ghashiyah. Dan kami tak pernah dengar Nabi baca sabihis. Dan kami tak dengar satu orang yang baca Quran yang paling merdu sekali daripada Nabi. Nabi baca surah sabihis dengan al-ghashiyah. Dia bukan panjang pun. Tapi merdu, sedap. Maksudnya, macam mana merdu? Merdu tu datang dengan kerana menjaga hukum tajwid lah. Tu jadi merdu. Bila lihat hadis Ibn Mas'ud, bila orang terbaca, dia terbaca mat dengan bacaan pendek, dia kata bukan macam tu, kami dengar daripada Rasulullah. Nabi baca bolli, maksud Nabi baca dengan panjang. Nabi baca ayat tu ada mat, ada panjang, ada pendeknya. Nah, itulah para ulama kata baca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Walaupun belajar tajwid ni hukumnya fardu kifayah, tapi baca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi amat malang sekali lah orang yang tidak mahu belajar tajwid, tak nak mahu membetulkan bacaan Al-Qurannya. Na'udzubillahi min dhalik. Tuan tahu tak macam mana para ulama salaf dulu belajar Quran macam mana? Allahu Akbar. Macam mana Qalun belajar daripada Nafi'. Okey. Kan? Dia kata, aku khatam beratus-ratus kali daripada Nafi', daripada Madinah. Qalun datang daripada luar negeri datang. Qalun ni maksudnya bagus. Maksudnya jahit bagus. Maksud Qalun ni. Berpuluh tahun dia duduk dengan Nabi SAW.
Untuk apa? Nabi untuk dengan gurunya Qalun tadi. Khatam Quran 300 kali. Aku khatam dengan guruku 300 kali Al-Quran. Allahu Akbar. Dengan hafazan tu dalam Al-Quran. Dengan hafazan. Khatam Quran 300 kali dengan guru. Sebab tu Allah Ta'ala bagi dia apa dia? Kesedapan dia kata. Ada baik dalam Syatibiyah, saya lupa dia baik dia. Maka yang Nafi' ni, Allahu Akbar. Dan Nafi' ni belajar daripada siapa? Nafi' ni belajar daripada tabi'in yang tadi belajar daripada sahabat. Belajar daripada sahabat Quran ni, dia ambil daripada silsilahnya. Jadi orang yang tak nak belajar tajwid, tak nak belajar baca Quran dengan betul ni, dia tak ikut sunnah dan tak ikut salaf sebenarnya. Dan ustaz-ustaz yang dulu galakkan orang, tak penting belajar tajwid, tak penting belajar tajwid ni, ustaz tu tak betul. Tak maaf saya sebut. Dia tak ikut salaf. Patutnya dia kata macam ni, tuan-tuan rahmatullah. Antara cara kita tadabbur Al-Quran juga ialah kita belajar tajwid. Antara cara nak tadabbur Quran ialah dengan belajar tajwid. Sebab bila belajar tajwid, kita ada dengung. Kita ada panjang, ada mat. Dan panjang ni kadang-kadang ni ada maksud dia dalam bahasa Arab. Jadi Allahu azina lakum. Allahu am 'alallahi taftarun. Allah Taala dalam Quran tu kan. Adakah Allah baca panjang Allah itu dari segi tajwid kita belajar mat lazim kan? Allah. Dari segi maksud ada efek tak ada? Itu soalan. Bila kita panjangkan itu maksud dia soalan. Adakah Allah telah mengizinkan kamu untuk buat macam ni ataupun itu adalah rekaan-rekaan kamu? Nampak tak bacaan panjang tadi tu dia ada kesan kepada maksud dia baca Quran. Waktu orang tak belajar tajwid betul, dia takkan dapat kemanisan tadabbur Al-Quran. Siapa tak belajar tajwid betul-betul, dia takkan dapat kemanisan bacaan Quran. Tadabbur. Dan antara belajar tajwid juga, antara kesan dia ialah dia akan masuk bab kiraat ni juga. Dia akan masuk sikit-sikit. Dan bila bab kiraat ni juga membantu kepada kita untuk memahami apa dia? Memahami Al-Quran. Contohnya, Al-Lata wal-Uzza. Afara'aitumul Lata wal-Uzza. Ada pula, Afara'aitumul Lata wal-Uzza. Al-Lata, satu dengan sabdu. Satu lagi tanpa sabdu. Tajwid tak tu? Tajwid. Tapi ada beza tak dari segi maksud? Ada kesan dari segi maksud dan tafsiran ayat tersebut. Maksudnya kalau ustaz kata tak penting belajar tadabbur, tak penting belajar tajwid tadabbur, maksud dia pun tak faham tajwid tu apa. Maksud dia pun tak tadabbur betul. Dia hanya pandai sembang dalam kuliah aja. Minta maaf saya sebut. Tuan-tuan rahmatullah, ni nasihat saya. Bila belajar agama macam salaf belajar. Salaf tekan tak baca Quran betul? Salaf tekan ke baca Quran betul? Bahkan baca riwayat-riwayat mereka. Mereka rotan anak mereka kalau baca Quran tak betul tajwid. Lepas kita tengok orang dulu belajar Quran macam mana. Mak kita dulu baca Al-Quran, rotan. Salah baca je piak. Menangis kita. Baca Quran sama meniti-niti menangis baca Quran. Tak ada pula macam orang barat kata kita kena masukkan unsur-unsur positif ni ketika Quran. Masa Quran tak boleh marah-marah tuan-tuan. Kita kena bawa suasana positif ketika kita baca Quran. Ini semua mepek-epek dalam Allah. Ya betul lah adalah sisi yang betulnya. Betul lah kita. Tapi jangan terlampau nak boyoh barat-barat sangat. Salah dulu dia rotan baca kisah Syanqiti. Ketika dia kata dia dahulu dia angkat salah satu ulama Syanqiti, dia kata apa? Ayah aku angkat aku ni campak aku keluar dari masjid. Sebab aku baca Quran main-main. Baca Quran tak betul tajwid. Dia campak aku keluar ke masjid. Bukannya rotan tau, campak keluar. Kita pernah campak anak kita tak? Dia campak sebab apa? Sebab dia nak anak dia baca Quran betul. Allahu Akbar. Datang orang kita, tak apa semua ini anggap ringan je agama ni. Tak apa, jangan marah sangat anak ni tak, kalau benda lain bukan main marah lagi. Jadi saya kata, sekali lagi saya sebut, belajar agama macam mana salah belajar, insya-Allah kita akan berjaya.
Belajar agama bukan macam salah belajar, itu jadi merepek. Dia tengok pandai tadabbur sana sini, bahasa Arab tak reti, tajwid tak reti, apa semua, tapi konon-kononnya pandai, kononnya hebat tadabbur. Akhirnya tadabbur itu hanyalah syok untuk diri dia, dia bukan untuk amal. Minta maaf saya sebut. Wallahu a'lam bissawab. Soalan? Ada perkataan solat jemaah di rumah di luar masjid. Dia ada berapa persoalan kat sini. Kalau solat di luar masjid tu sebab masjid dah penuh, maka ni tak ada masalah berdasarkan hadis Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata semaim kalaulah saf Masjid Nabawi tu sampai kat Yaman sekalipun, ramainya orang dapat pahala macam semayang kat Masjid Nabawi. Itu kalau saf dia bersambung. Tapi kalau katakanlah imam kalau imam dalam masjid dan makmum luar masjid, isi ulama Syafi'iyah, dia kata tak boleh lebih dari 300 hasta, iaitu lebih kurang 150 meter. Katakanlah bahagian terakhir hujung masjid, bangunan masjid tu dengan jemaah itu lebih daripada 300 hasta, 150 meter, maka tak sah dah jemaah. Kalau masih lagi dalam 150 meter, radius 150 meter, tengok pula ada penghalang lain tak? Ada penghalang dinding, sungai atau seumpama dengannya. Kalau tak ada penghalang, boleh. Yang ketiga, dia boleh dengar tak pergerakan imam? Boleh dengar tak pergerakan imam? Kalau kata boleh dengar pergerakan imam, sah sembahyang berjemaah dia. Dia boleh tahu ataupun dia boleh dengar pergerakan imam, maka sah sembahyang dia tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Betul. Jadi ada dua pendapat dalam masalah perombakan ke masjid. Mana kedua pendapat boleh diambil lah. Begitukah? Maksudnya tuan-tuan belajar lagi lah, kaji lagi mana pendapat yang lebih dekat dengan jiwa tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu alam bissawab. Jadi siapa yang rasa pendapat yang lebih, kalau tanya saya personal, saya lihat kepada afdal lagi perempuan pergi masjid. Dengan syarat, berapa syarat tadi lah. Syarat dia mesti dia dijaga pakaian dia, tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain, tidak dia tu menjadi fitnah orang lain dan orang lain terfitnah dengan dia. Dia terima fitnah, itu bahaya dia kena tangkap, dia kena orang-orang apa semua nak ngorat lah apa semua tangkap, terfitnah pada dia. Yang kedua, dia memberi fitnah kepada orang lain. Yang keempat, tidak terabai. Macam katakanlah dia seorang perempuan yang macam mak dengan ayah kita dah 2 orang, anak-anak dah tak ada kat rumah, kan? Mak ayah kita setiap kali waktu semat masjid pergi sekali, suami isteri sepasang. Tak bagus. Apatah lagi kalau dengan kat masjid tadi dengan bacaan Quran yang lebih khusyuk. Masjid pula masjid sunnah lagi. Lagilah. Ada kuliah-kuliah sunnah lagi. Lagilah. Dan dalil kita baca dalam awal kitab salah itu berkenaan dengan waktu salah, kan Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, wanita-wanita dan kanak-kanak dah nak tertidur dah dekat masjid. Masa dia kata minta Rasulullah keluar, kan, Rasulullah tolonglah keluar sembahyang jemaah dengan kami ya Rasulullah. Ni kanak-kanak dan wanita dah tertidur. Ada 2 tafsiran dekat situ. Satu, kanak-kanak wanita tertidur kat rumah, jadi kami tak naklah balik rumah dan kadang isteri dan anak-anak kami dah tertidur kat rumah. Yang kedua tafsiran ni ialah kanak-kanak dan wanita dalam masjid tu dah tertidur, kesian dia pun. Tunggu lama. Dia dalil lagi sekali lagi, wanita pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tak ada soalan saya? Masya-Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.